Bual Radio. Santai Tengah Hari bernama Radio. Baik, Santai Tengah Hari bernama Radio kembali bersama saya Arif Muhammad dan juga rakan peneraju. Ya, saya Natasha Aimi dan seperti yang kami janjikan waktu ini kita bersama-sama dalam program Temu Bual Radio. Ya. Hari ini kita nak bawakan topik yang sangat diminati oleh semua. Orang kata macam ni, wajib tak ada ni tak sedap makanan katanya. Ini topik mak-mak ni. Topik mak-mak kan ya, tak kupas bawang satu hari tak sah orang kata. Ya, betul. Jadi kita nak bawakan tentang kurangkan import bawang merah ini ya, di mana BAW1 itu kod dia lah, kita nak tahulah kan apa perkaitan coding dan sebagainya ni. Sebab apa baru-baru ini Arif kan, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu telah memberi jaminan ya bahawa negara telah berada di landasan yang tepat dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada bawang merah import. Dan perkara itu adalah susulan kejayaan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI yang telah menghasilkan 3 varieti bawang merah MARDI tau. Itu dia tadi, BAW1, BAW2 dan juga BAW3 sejak tahun lepas lagi. Ya. Baik, dan untuk kita huraikan ataupun jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan isu dan juga orang kata topik ini, kita bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, Ketua Pengarah MARDI sendiri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Bernama Radio Datuk. Sama-sama. Ya, banyak nampak bawa bawang. Okey, ini topik yang sangat menarik. Sebab kita orang rumah ni, contohnya Datuk kan, kita tahu bawang tu dah ada. Pergi market beli, pergi pasar beli kan dah sedia ada. Tapi hari ni Datuk nak cerita ni macam mana penghasilannya. Ada bawang boleh tanam kat Malaysia, ada yang tak sesuai dan sebagainya. Baik, dan sebelum kita teruskan ya soalan-soalan yang lain, kita nak tahu juga tentang bawang ini kan. Sebelum bawang kita nak kenali dulu MARDI. Dulu. Kita berkenalan dengan MARDI dulu Datuk. Okey, sejarah sedikit Datuk tentang MARDI ni. Okey, terima kasih kepada Radio Bernama kerana menjemput saya hari ini, dan terima kasih kepada Arif dan juga Natasha kerana melayan saya pagi ni. Okey, sebenarnya MARDI ni telah kita tubuhkan pada tahun 1969 lagi. Dan kita telah pun beroperasi secara penuh pada tahun 1971, yang mana memang kita bertujuan pada waktu itu kan, petani-petani kita dalam keadaan sukar untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Jadi dengan penubuhan MARDI pada ketika itu, kita telah berusaha untuk memperkenalkan teknologi pertanian, teknologi penanaman dan sebagainya, semata-mata untuk membantu petani-petani kita, terutama petani-petani di luar bandar lah masa itu. Dan MARDI juga telah dirasmikan secara rasmi oleh Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1971 tu lah. Baik, jadi untuk membantu para petani, itulah antara visi dan juga misi lah yang diselit bawah MARDI sendiri. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita nak terus kepada topik kita pada hari ini. Bagaimana Datuk melihat ataupun Datuk boleh ceritakan proses penyelidikan dilakukan oleh MARDI sendiri untuk menghasilkan 3 jenis bawang yang Tasha cerita tadi, BAW1, BAW2 dan juga BAW3 sendiri Datuk? Ya, sebelum saya terus kepada jawapan soalan tu, memang kalau kita lihat isu bawang ni, dia berlaku kalau tidak silap saya atas keengganan ataupun halangan-halangan kita nak import daripada India. Maka pada tahun lebih kurang tahun 2018 2019 ada berlaku isu tu. Jadi MARDI terpanggil untuk melaksanakan sedikit kajian pada ketika itu. Dan pada tahun 2020 kita telah berusaha secara lebih agresif, yang mana sebenarnya kajian bawang ni MARDI dah buat sebelum-sebelum ni, tapi kita tidak ada kepentingan, boleh saya katakan kepentingan pada ketika itu, jadi kita terhenti. Tapi bila berlakunya isu tu pada tahun 2020, kita bekerjasama dengan ASEAN Vegetable Research and Development Center di Taiwan dan juga Indonesian Agency of Agriculture Research and Development atau IAD, yang mana kita memang bekerjasama dengan kedua-kedua international agensi ni untuk kita mendapatkan varieti bawang yang mereka ada simpan. Yang ini sebab center dia orang ada macam-macam. Jadi kita mengambil varieti-varieti ataupun eksesi daripada simpanan mereka untuk kita adaptkan dengan keadaan cuaca di Malaysia. Jadi pada masa itu kita membawa banyaklah, lebih daripada 20 jenis ataupun 20 varieti bawang yang kita nak adaptkan dengan keadaan cuaca di Malaysia. Jadi sejak tahun 2020 dan kita membuat selection, yang mana kita buat dalam skala kecil,
dan akhirnya kita menemui sebanyak 12 variety yang agak berpotensi untuk kita adapt atau kita majukan di negara kita. Dan seterusnya kami membuat selection sehinggalah pada tahun 2023 kita telah menemui 3 variety yang boleh kita adapt dengan cuaca di Malaysia dan boleh menghasilkan hasil yang agak baik. Wow. So dengan itu pada tahun 2023, kalau tak silap saya dalam bulan Ogos, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian pada ketika itu, semasa event Showtech Mardi, kita telah melancarkan secara rasminya ketiga-tiga variety bawang yang dapat kita adapt di keadaan di Malaysia. Dan itulah yang kita namakan BAW1, BAW2 dan BAW3. Mungkin BAW1 tu ada kena-mengena dengan nama saya kot. Ambil sikit kan. Sebab nama saya tu Zabawi. Hujung tu ada mungkin ada kebetulan, secara kebetulan. Maksudnya lepas ni kita makan bawang, beli bawang, ingat Datuk. Ingat Datuk dalam doa kita. Baik, cukup menarik. Dan saya suka juga bila Datuk tadi sentuh tentang ketika itu, di awalnya mungkin dirasakan macam tak ada kepentingan untuk kita hasilkan bawang sendiri, sampailah pada satu masa kita rasa macam stok tak cukup untuk dalam negara. Tapi kita tak tahu ada cabaran tak Datuk masa nak comeback balik untuk buat kajian ke eksperimen sebelum terhasilnya 3 variety ini tadi. Betul. Kalau kita lihat, memanglah perkara yang kita dah tinggal lama. Kemudian kita mencari balik hazanah-hazanah yang kita yang macam saya kata tadi, Mardi ada buat di peringkat awal dulu, ada di sekitar tahun 80-an. Tapi hazanah lama tu kita tak tahu dah ke mana, tapi kita cuba korek dapatkan dia punya literaturenya kat mana, dia punya penulisan-penulisan yang lepas. Dan Alhamdulillah kita dapat bekerjasama dengan 2 international agency tadi lah yang saya katakan tadi, AVRDC dengan IAD daripada Indonesia. So Alhamdulillah dengan kerjasama dengan pihak kedua-dua agensi ni kita dapat agak mudah sebenarnya. Sebab untuk kita nak bawa masuk benih tu pun agak mudah. Memang diberi jalan untuk kita memudahkan. Walaupun dalam masa 3 tahun saja kita dah dapat dah apa yang kita nak tu. Baik, Datuk cerita awal-awal tadi, asalnya 20 jenis benihnya, varietinya dibawa balik lah. Maksudnya kita buat penyelidikan dekat Malaysia. Jadi bagaimana kita buat penilaian? 20 kita tapis kepada 12 kita tapis kepada 3, BAW1, 2 dan 3. Adakah ciri-ciri cuaca bagaimana yang dinilainya waktu itu, Datuk? Yalah, kita kebanyakan kita cuba di 3 tempat sebenarnya, di Serdang, di Bacok Kelantan dan juga di Pontian Johor. Jadi kita cuba kita tanam dalam skala yang kecil lah, ke 20 variety yang kita ada ni. Kemudian dari situ kita buat penilaian dari segi pertumbuhannya, daripada penghasilannya. Kemudian daripada situ kita select 12 tu tadi, 12, dan kita turun sehinggalah sampai kita berpuas hati bahawa 3 variety yang kita pilih itu memberikan pertumbuhan dan juga penghasilan yang baik. Maksudnya dari segi jumlah yang cambah ke macam mana? Dari segi cambah, dari segi penghasilan berbawang, kualiti bawang, kadang-kadang saiz bawang tu, kadang-kadang bilangan bawang yang terhasil. Kadang-kadang ada variety yang cuma hasilkan 2 bawang, ada yang variety 3 bawang, ataupun ada yang hasilkan banyak bawang tetapi saiznya kecil. Jadi kita nilaikan semua tu semata-mata untuk menentukan penghasilan yang tinggi. Tapi ketiga-tiga jenis ni bawang merah kecil. Bawang merah kecil. Okey, cerita tu dah sentuh pasal bawang merah kecil. Kita tengok dekat pasar ada bawang merah besar, bawang putih dan bawang sebagainya lah, bawang Holland dan sebagainya. Bagaimana untuk bawang-bawang lain? Boleh tak juga dihasilkan di dalam negara, Datuk? Bawang-bawang lain tu tanam boleh. Dia tumbuh. Tetapi penghasilan kepada berbawang tu sendiri memerlukan keadaan cuaca yang betul sesuai. Tetapi kita tidak berapa sesuai di Malaysia ni sebab kita tidak ada keadaan cuaca yang sejuk dan juga jangka masa panas yang agak panjang. Jadi kat situ pembentukan berbawang tu sendiri tak akan berlaku. Jadi kita tak dapat nak tanam bawang besar, bawang putih untuk menghasilkan berbawang. Tapi kalau kata kita nak makan daun saja, boleh je kita tanam. Kan? Hari-hari makan sup lah kalau daun bawang. Kan jangan main-main, bawang ni banyak khasiatnya. Betul. Kan, tapi kan Datuk, ni soalan marhain lah kan, soalan netizen dia tanya. Kalau kita tanamkan bawang, import dengan bawang dalam negara, ada tak perbezaan contoh bentuk ke, rasa ke, tekstur ke? Datuk, bagaimana? Dari segi bentuk tidak ada perubahan lah pada saya.
Tetapi kalau ada rasa tu mungkin sebab kata rasa ni sebenarnya subjektif. Kadang-kadang orang kata rasa macam sama, ada orang yang kata rasa tak sama. Tetapi mungkin pada saya ada kelainan sedikit. Sebab apa? Ialah keadaan cuaca yang berbeza semua kan. Semua tu akan mempengaruhi sedikit sebanyak akan mempengaruhi lah. Tapi saya rasa tidaklah maknanya perbezaan rasa tu sampai 50% berbeza kan dengan tu. Tapi ada sedikit mungkin bertambah manis ke, bertambah pedas ke, itu kita pun tak tahu kan. Tapi terpulang kepada individu tersendiri dari segi cita rasanya lah kan. Okey, baik. Kita dah kenal pasti 3 jenis ataupun variety yang terbaik bawang merah kecil. Berapa lama tempoh untuk kita tuai dia? Tempohnya mengambil masa lebih kurang 3 bulan lah. Mana daripada penyediaan tanah sampai kita harvest lebih kurang 3 bulan. Boleh ambil makan? Boleh ambil, harvest, makan. Okey, sekejap je. Kita nak tahu juga macam penjagaan penanaman pokok bawang ni. Datuk, senang ke ataupun sukar? Setakat ni sepanjang Mardi mengkaji tanaman bawang ni, kita tidak jumpa lagi bawang ni bermasalah dari segi penyakit dan sebagainya. Yang masalah yang agak tak teruk sensitif lah. Tapi dia boleh survive dengan apa juga cara penjagaan kita lah. InsyaAllah tidak ada setakat inilah. Kita tak jumpa lagi maknanya musuh-musuh yang agak ketara untuk menyebabkan bawang ni tak dapat kita hasilkan dengan baik lah. Baik, jadi kualitinya terjamin tu InsyaAllah. Cantik Arif lepas bersara tadi kan? Joint venture kan tadi? Betul. Business partner. Jadi usahawan bawang. Tanam kat rumah je lah. Datuk, berkait pada pasal usahawan bawang tadi, sebab kita tahu para netizen ataupun masyarakat di kampung ada tanah yang luas. Bagaimana mereka kalau selepas ini nak juga hubungi Mardi nak dapatkan benih untuk mereka juga jadi usahawan selepas ni? Ya, memang kita galakkan petani-petani kita untuk menceburkan diri ataupun sama-sama terlibatlah dalam industri bawang ni. Tetapi saya ingin juga maklumkan di sini bahawa sekarang ni di peringkat tahun 2024 hingga 2025 ni, kita cuba memperbanyakkan benih-benih bawang ni dulu. Kita cuba memperbanyakkan benih-benih bawang ni di Mardi sendiri. Dan mungkin kita orang kata low hanging fruit, kita akan kembali kepada 2 agensi yang saya katakan tadi untuk mendapatkan benih-benih yang kita akan sebarkan ataupun kita edarkan kepada petani-petani yang berminat. Bermaknanya terus terang saya nyatakan bahawa kita tidak bolehlah dalam keadaan sekarang kita nak tanam secara luas, serentak. Umpamanya kalau kata saya ada tanah 5 hektar, saya tak boleh dulu nak tanam 5 hektar tu. Mungkin kita tanam secara berperingkat-peringkat. Peringkat pertama kita tanam 1 hektar, kemudian bila kita dapat, kita boleh tambah lagi. Sebab daripada berbawang yang kita hasilkan tu nanti, kita boleh jadikan juga dia benih dulu juga. Kan? Kalau kata satu pokok bawang tu dia akan hasilkan 4 berbawang, mungkin 2 berbawang kita boleh jual, 2 berbawang tu kita jadikan bahan tanaman semula. Sementara kita nak dapat keadaan yang stabil dalam penghasilan benih-benih ni. Kita dapatkan stok yang stabil. Pada saya, kita harus bermula pada sekarang. Walaupun secara kecil-kecilan kita bermula. InsyaAllah saya rasa tahun 2026-2027 kita akan dapat memperluaskan kawasan sebanyak mungkin lah. Okey, maksudnya 2024 ni memang kita nak mulakan secara besar-besaran, tetapi untuk kita dapatkan orang kata stok benih tu. Okey. Jadi sebelum kita melangkah ke 2026, 2027 untuk kita ada stok yang memang banyak. Jadi untuk buat masa sekarang ni memang 2024 ni memang kita tak import terus ke ataupun bagaimana, Datuk? Kita cuba kurangkan sedikit demi sedikit dahulu. Dan kita target pada tahun 2030 kita dapat mengurangkan import kita sekurang-kurangnya 30%. Menjelang 2030. Cantik. Tapi untuk stok bawang dalam negara pada ketika ini adalah dalam status stabil lah, Datuk? Ya, sekarang ni stabil. InsyaAllah saya lihat masih ada di mana-mana pun. Kalau kita tidak ada lah, kita pergi ke kedai tu rak bawang tu kosong dan sebagainya. Saya rasa keadaan masih stabil. Okey. Dan buat masa sekarang 2024 dan juga 2025, kita nak cakap 2024 ni dulu. Kita tahu hari-hari orang guna bawang, Datuk. Sekarang orang dah buat macam-macam produk, dendeng lah, itulah semua guna bawang, Datuk. Jadi untuk dapatkan stok yang banyak bagi tahun semasa sekarang ini, kita tetap akan meneruskan import atau bagaimana? Import tetap akan berjalan. Sebab kita memang sebelum ni memang kita
kita import 100%. Betul. 100% kita import bawang, tak ada tanam. Sebab itulah kita punya target tu 2030 tu sekurang-kurangnya 30% kita dapat kurangkan import, terutama import bawang merah kecil. Okey, baik. Jadi kalau kata ikut sekarang ni memang terus daripada Mardi, ataupun sekarang dah ada juga pengusaha bawang yang turut sama kata membuat penanaman bawang dalam negara, Datuk. Bagaimana? Ya, Perlukan lebih ramai lagi selepas ni. Ya, sekarang ni memang Mardi sebagai pelopor lah kepada penanaman bawang ni. Yang mana di Mardi sekarang kita fokuskan kepada untuk penghasilan benih. Penghasilan benih di plot Mardi sendirilah. Kita ada di Serdang, kita ada di Bacok, dan kita juga sedang bekerjasama dengan Jabatan Pertanian dan juga Lembaga Bertubuhan Peladang, yang mana mereka mengenal pasti petani-petani mereka yang ingin berkecimpung di dalam penanaman bawang ni. Dan dalam masa yang sama, benih yang kita ada hasilkan di Mardi tu tadi kita akan beri kepada Jabatan Pertanian dan juga LPP untuk mereka tanam di petani-petani mereka. Tetapi macam saya katakan tadi, dalam skala yang agak kecil dululah. Jadi betul. Nanti kita kembangkan. Dan dalam macam sama juga, Mardi pun ada petani-petani yang di bawah Mardi itu sendiri, dan kita pun sama-sama menanam dengan mereka lah. Dan apa yang lebih penting lagi, mereka ni akan dibantu oleh Mardi dari segi teknikalnya. Khidmat nasihatnya akan sentiasa dipantau oleh Mardi lah, untuk memastikan penanaman itu berjaya. Okey, baik, itu dia. Memang ada petani-petani yang dah sedia ada kan, yang bercucuk tanam, dan kali ini adalah untuk meluaskan lagi perusahaan bawang ini. Okey, kalau orang baru, Datuk, ni Tasha dengan Arif ni kan, orang kata kau ingin anak ni berbakti kepada tanah. Jangan terkejut, Datuk, kalau kami daftar jadi ahli petani. Ya, Datuk. Kan nak berbakti pada tanah. Datang juga, Datuk. Kami nak buat bisnes bawang ni, Datuk. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Datang jumpa Mardi, cakap berminat nak tanam bawang. Kemudian kita akan engage dengan pegawai kita untuk melihat kesesuaian tanah. Kita takutkan tanah yang berbukit cerun ke apa kan. Kalau berbukit cerun kan nanti bermasalah juga kan dengan keadaannya. Dan daripada situ kita bekalkanlah sedikit benih bawang untuk berkecimpung di peringkat awal. Kita bagi sedikit dulu kan. Starting dulu. Mungkin kalau kata kita bagi berbawang, sebab bawang ni kita boleh tanam dalam dua bentuk, daripada berbawang tu sendiri ataupun daripada biji benih bawang yang kita semai. Bezanya apa tu, Datuk? Penghasilan dia apa yang beza? Mana yang cantik? Bezanya kalau kita tanam dengan berbawang ni, dia cepat sikit penghasilannya. Sebab apa? Kita terus daripada bawang kita tanam, tapi untuk menghasilkan benih bawang, biji benih bawang tu dia lambat sikit, lama sikit nak dapatkan biji benih. Kemudian kita kena semai dulu. Semai mungkin dalam 30 hari dah camah, baru kita alih ke ladang. Jadi kat situ agak rumit sikit lah. Tapi insyaAllah kita akan teruskan melihat teknologi yang boleh membantu nak mengurangkan keremehan bekerja dengan biji benih bawang tu nanti. Jadi kita bagilah, kita bagi sikit-sikit kepada ni. Kita usahakan, kalau contoh Natasha Arif nak tanam mungkin kata setengah hektar, kita bagi benih untuk setengah hektar dulu. Nanti lepas 3 bulan nanti yang setengah hektar tu mungkin jadi 1 hektar. Kan lama-lama akan bertambah. Cantik lah, Arif. Orang kata sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan. Syarif bersama bawang lah kita mati. Setahun kita tanam, tahun kedua gambar kita kat dinding. Sawah berjaya. Okey, jadi maksudnya Datuk, mungkin ada di kalangan pendengar kita kan yang ada minat untuk bercucuk tanam dan sebagainya kan, ataupun nak buat perniagaan. Maksudnya zero experience pun tak ada masalah. Janji jumpa Mardi, betul tak? InsyaAllah. Datuk, saya nak tanya juga kepada perbezaan tanah tadi. Datuk sebut ada tapak tanam di Bacok. Kita tahu di Bacok tanahnya pasir. Kalau di Serdang tanah gambut biasa. Jadi yang mana lebih sesuai sebenarnya? Sebenarnya kita ketiga-tiga variety tu tadi memang ada. Kalau contoh BAW1 tadi, dia memang sesuai sangat di kawasan-kawasan tanah mineral biasa ni. Kemudian yang yang dua variety lagi boleh ditanam di di Bacok, di tanah Bris, tanah pasir lombok ke, dan di tanah gambut tu sendiri. Saya rasa dari situ tak ada masalah. Cuma mungkin of course kita tanam di tempat yang berbeza. Mungkin walaupun variety yang sama, mungkin kat situ berbawangnya kecil sikit, tapi tidak ketara lah perbezaannya
Betul, setuju. Cukup menarik ya. Itu dia. Baru cerita tentang bawang, kita rasa macam teruja dah. Nak pula makanan ni, bawang ni umpama macam makanan ruji kita. Betul. Lauk semua nak kena goreng, kena tumis dulu. Tumis lah macam kena orang bawang. kata kita Melayu ni kan, tak sah kalau tak ada nasi. Sebenarnya kita tak sah tak ada bawang. Setuju. Waktu zaman PKP dulu Datuk kan, bila tak ada bawang, jam juga saya dengan mak saya. Mulalah rasa macam tak komplit masakan dia tu. Mak saya lah. Datuk, satu lagi sebelum kita berakhir lah kata, kita tahu yang Datuk kata tadi menjelang 2030 kita nak kurangkan kebergantungan import kita 30%. Jadi adakah selepas daripada 2030 kita dah ada stok yang banyak, kita dah tak bergantung kepada import, adakah juga misi kita adalah untuk kita ekspor selepas ini? Saya rasa target kita akan tercapai 30%, tetapi saya berharap perkara itu tidak akan berhenti di situ. Betul. Kita akan terus kembangkan dan tidak mustahil satu hari nanti mungkin kita sampai 100% kita boleh kurangkan ataupun lebih pada itu kita boleh ekspor pula. Tidak mustahil. Asalkan kita ada kemahuan di situ. Kita lock yang tu Datuk. Okey. Itu dia cerita tentang kurangkan import bawang merah ya. Ada 3 variety yang berjaya dihasilkan dalam negara, BAW1, 2 dan juga 3. Cukup menarik, dan kalau kata anda nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi lah ya tentang penghasilan bawang, nak tanam bawang dan sebagainya. Sebab tadi Datuk beritahu dekat rumah tinggi pun masalah Datuk kan? Betul. Rumah kalau tinggi ke langit masih lagi boleh bercucuk tanam tu kan? Boleh. Untuk guna sendiri, ada cara. Asalkan tanam, jangan biar bawang cambah sendiri dalam bakul. Sebab tak masak dah tu. Ya, dia bercambah sendiri dia kan. Jadi boleh terus saja jumpa Mardi kan. Tapi di Mardi dah tu ada yang tanya ni, ada kursus-kursus juga tak yang diberikan kepada usahawan ataupun bakal usahawan? Ya, kita ada kursus. Pada pagi besok 7 hari bulan kita ada buat kolegium penanaman bawang. Secara fizikal dan secara online. Okey, mana borang tu tak? Bermula di Mardi besok daripada pukul 8 pagi sampai ke petang kalau saat saya. Dan saya pun akan datang untuk melancarkan dia punya kursus tu besok. Dan setakat ni kita dah ada lebih kurang 800-900 peserta. Fizikal dan online. Jadi kita akan buat berterusan kursus-kursus. Dan kalau kata contohlah kalau ada di satu kawasan tu petani-petani berminat kan, kita boleh pergi ke sana, kita bagi kursus kaedah penanaman dan sebagainya. Boleh jemput Mardi pula datang. Cukup fleksibel. Esok pagi tu di mana Datuk? Dia akan dibuat di Mardi secara fizikal dan online melalui ingat Mardi Facebook saya rasa. Boleh tengok juga, boleh join sesiapa saja boleh join. Tapi berdaftar dululah. Okey, esok kita sampai dah tu Tapi paling depan sebelum sampai ambil cuti dulu esok. Tak, Datuk kata 2 orang ni Kang nanti banyak pula soalan dia Kang. Okey, baik, nampaknya ini saja masa kita ada Datuk. Terima kasih untuk penerangan yang sangat menarik berkaitan dengan variety baru dalam negara bawang merah ini. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani yang merupakan Ketua Pengarah Mardi kerana bersama-sama dengan kami dalam program Temu Buat Radio waktu ini Datuk. Terima kasih. Dan untuk anda teruskan kesetiaan bersama kami bernama Radio. Untuk anda.